Assalamualaikum. Bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Khamis 10 Februari 2022. Kita mulakan dengan situasi semasa COVID-19. Sabah meneruskan tren peningkatan kes harian dengan catatan 3,333 kes, iaitu angka kedua tertinggi pernah dicatatkan di Sabah sejak 12 Mac 2020. Ia menunjukkan peningkatan 1,264 kes berbanding Selasa. Sementara itu, 2 kematian dicatat. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 185 kes baharu berpunca daripada 30 kluster yang masih aktif dengan 22 daripada kluster ini merupakan kluster institusi pendidikan. Semalam 3 lagi kluster institusi pendidikan diisytiharkan di Beluran, Keningau dan Kinabatangan. Kluster akses menawar di Keningau melibatkan pelajar Asrama Institut Pelajaran dan Dakwah Islam Sabah Ibdas Keningau. Indeks kes seorang pelajar perempuan mula bergejala pada 6 Februari dan hasil saringan kontak rapat mendapati 11 lagi kes positif menjadikan jumlah kumulatif 12 orang. Di Beluran, kluster Simpangan Paitan dikesan berlaku di SMK Simpangan Paitan yang kini menjangkiti 23 orang. Indeks kes seorang pelajar perempuan yang tinggal di asrama SMK Simpangan mula mengalami simptom selsema, batuk dan sakit tekak sejak 4 Februari. Kluster ketiga yang diisytiharkan ialah kluster Bukit Garam di Kinabatangan melibatkan SMK Bukit Garam 1. Pelajar mula mengalami simptom sejak 28 Januari dan saringan seterusnya mendapati 46 orang lagi dalam kalangan pelajar dan kaki tangan sekolah didapati positif. Sabah merekodkan 21 kluster institusi pendidikan sejak Januari. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia (MOTEK) melalui program pengalaman Homestay Malaysia sentiasa komited memberi kerjasama dan bantuan kepada pengusaha inap desa di seluruh negara. Usaha itu bagi memastikan pengusaha dapat menjalankan aktiviti dengan lebih sistematik sekaligus memastikan matlamat industri pelancongan melalui inap desa berjalan lancar. Ketua Setiausaha MOTEK, Datuk Wira Dr. Norzari Hamad berkata, kerjasama diberikan termasuklah aspek pembangunan modal insan, galakan dan promosi program secara bersama selain naik taraf infrastruktur. Dengan kerjasama yang kita jalinkan antara kementerian dan pengusaha homestay ini, kita mempunyai satu keyakinan bahawa industri pelancongan melalui homestay ini akan dapat menarik minat ramai pelancong-pelancong dari dalam dan luar negara untuk berkunjung dan mengalami pengalaman berada di kawasan homestay tersebut. Beliau berkata demikian kepada media semasa lawatan kerjanya di Kampung Batu Putih, Kinabatangan. Lawatan bagi meninjau produk pelancongan dan keunikan Kampung Batu Putih yang dinobatkan sebagai perkampungan pelancongan terbaik dunia. Dalam pada itu, Datuk Norzari memuji inisiatif Koperasi Pelancongan Mukim Batu Putih Kinabatangan Berhad, KOPEL, yang mengendalikan Miso Walai Homestay dalam membimbing pengusaha inap desa. Beliau yakin usaha ini secara tidak langsung membentuk program inap desa yang berstrategik serta berupaya menjayakan industri pelancongan negara. Sementara itu, pengerusi KOPEL Berhad, Abdul Sani Nasri berkata pihaknya menetapkan beberapa perancangan bagi mengekalkan momentum kejayaan dan pengiktirafan sebagai sebuah kampung pelancongan terbaik dunia. Antaranya kekalkan aktiviti pelancongan dan kita menambah lagi daya tarikan yang sedia ada. Dan konservasi maksudnya pemeliharaan hutan itu antara satu cabang yang hingga sekarang ini kita boleh survive walaupun pandemik telah melanda dan industri pelancongan telah merundum, tetapi aktiviti sampingan kami khususnya konservasi itu telah berjaya memberi survival kepada koperasi kami khususnya pelancongan. Program Miso Walai Homestay di kawasan ini bermula sejak tahun 2000 dengan penyertaan 5 buah rumah yang membawa kepada pengembangan aktiviti lain serta produk pelancongan berasaskan komuniti dengan pewujudan KOPEL pada 2003. Sehingga kini 17 rumah terlibat aktif dalam program inap desa di kawasan ini. 24 individu ditauliahkan sebagai Sabah Gender Focal Point setelah berjaya melengkapkan program Trender Trainers TTT Kumpulan 1. Ia sekaligus menjadikan Sabah negeri ketiga yang melengkapkan TTT bagi isu gender selepas Selangor dan Pulau Pinang.
Mereka yang menerima pentauliahan daripada Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEHWA ini akan menjadi jurulatih untuk membantu kerajaan dalam perjuangan kesaksamaan gender. Berucap merasmikan program ini di Kota Kinabalu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahilmi Yahya berharap individu dilantik dapat memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan gender di Malaysia. Menurutnya, program anjuran JEHWA Negeri Sabah ini selaras dasar wanita negara yang mendukung prinsip tiada diskriminasi berasaskan gender di samping menjamin keupayaan wanita mencapai potensi masing-masing. Antara yang dilantik termasuklah pegawai kerajaan negeri, persekutuan dan GLC yang terlibat dengan pembangunan negeri Sabah. Sabah ni sebenarnya banyak lagi yang perlu di-reach out. Masih ramai yang sebenarnya belum faham apa itu gender. Apa beza gender dengan jantina. Kami ni hanya kumpulan pemangkin sebenarnya. Jadi saya tengok kalau cakap perancangan akan datang, akan lebih banyak aktiviti-aktiviti untuk create kesedaran lah. Saya dapat pelajari yang gender ni bukan hanya pada wanita ataupun pada sebilangan masyarakat, tapi dia merangkumi segala aspek basic hidup kita. Seperti mana kita tengok keperluan OKU dan keperluan untuk ibu-ibu mengandung dan juga semua lapisan masyarakat lah. Kemudahan di Bandar Sibuga Jaya dan Pasar Umum Batu Lapan Sandakan yang mengalami kerosakan akan dibaik pulih. Sejak dibina pada tahun 1994, pasar berkenaan hanya dibaik pulih sebanyak 2 kali. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun dilantik Datuk Suhaimi Haji Nasir berkata, pelbagai aduan kerosakan fasiliti termasuk sistem pembentungan diterima pihaknya. Saya juga telah mengatur, menyusun bersama pihak Majlis Pembandaran. Mungkin esok kita akan mendapatkan peruntukan untuk membaik pulih pasar dan juga bandar ini, terutama dari segi fasiliti pembentungan, elektrik, kipas yang telah dikomplain oleh pengguna-pengguna yang berada di pasar ini. Beliau ditemui RTM selepas mengadakan tinjauan di Bandar Sibuga Jaya dan Pasar Batu Lapan Sandakan. Sementara itu, Datuk Suhaimi menasihati masyarakat dan peniaga agar menjaga kemudahan di pasar itu dengan sebaiknya. Kontraktor dilantik juga diingatkan agar melakukan kerja-kerja pembersihan pembentungan sepenuhnya. Langkah mewujudkan koperasi di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS oleh Parti Solidariti Tanah Airku Star Sabah mampu menjaga kebajikan para ahlinya. Usaha berkenaan juga dapat mendidik ahlinya berkecimpung dalam bidang perniagaan sekaligus menjana pendapatan lumayan. Tujuan koperasi Star Sabah Berhad ini ditubuhkan adalah untuk membantu ahli-ahli Star memperkukuhkan ekonomi ahli-ahli Star, yang mana kita buka keahlian koperasi Berhad ini kepada semua anggota Parti Star Sabah, yang mana pihak pengurusan Star Sabah akan melabur mana-mana di syarikat-syarikat pelaburan yang boleh menguntungkan dalam segi pelaburan lah. Datuk Robert yang juga Wakil Rakyat Bingkor berkata demikian kepada RTM sempena taklimat dan gerakan pendaftaran anggota Koperasi Star Sabah di Keningau. Koperasi Star Sabah diilhamkan oleh mendiang Senator Datuk Kuan Di Kohoy yang juga bekas Setiausaha Agung Star Sabah. Star menyasarkan lebih 60 bahagian dijadikan koperasi dan setakat ini 500 ahli telah mendaftar. Banjir di Pitas kali ini benar-benar menduga sepasang pengantin baru beserta keluarga. Mereka tidak segala persiapan untuk hari bahagia musnah. Wartawan Serina Olivia Chong berkongsi apa yang diceritakan pengantin melalui pengalaman banjir di kawasan itu. Saya ke kediaman pengantin di kampung desa seberang Kanibungan Pitas. Bayangan indah pelamin dan impian perkahwinan meriah hilang begitu sahaja. Namun, pengantin Muhammad Nur Syarhan Nur Salin dan isteri Siti Umairah Zulkifli reda dengan ketentuan. Tidak melatah, bahkan ia pengalaman yang pasti tidak mungkin dilupakan sampai bila-bila. Apa tidaknya, pasangan ini terkandas di jalan raya ketika menumpang trailer yang mereka naiki yang juga tidak berjaya melalui deras air banjir ketika itu. Kami dibantu oleh trailer minyak, lori minyak.
di mata troli minyak, limpas lagi banjir, dan ada satu tempat lagi di Kampung Layang, dan situ trailer pun tidak dapat limpas. Itulah tempat terakhir kami tersadai. 12 hari. Dan kami tersadai sampai lepas isyak. Tidak dapat juga. Dipahamkan sini tenggelam sudah habis. Menceritakan keadaan banjir di Pitas, ia di luar jangkaan apabila air banjir mencapai ketinggian lebih 5 kaki sekaligus memusnahkan segala persiapan yang telah dibuat keluarga pengantin lelaki. Banjir seperti ini memang selalu kerap banjir, cuma tidaklah seteruk ini sehingga begitu dalam dan arus deras. Jadi kos keseluruhan ini kalau ikut konopi pelamin semua lebih kurang 60.000. Termasuk makan yang tidak sempat dihidang sebab banjir, tapi semalam juga saya berkhidmat untuk antar ke rumah melalui bot kampung supaya makanan yang tersebut yang tidak terhidang dapat diedar kepada rakan-rakan yang terdekat lah. Kami sudah membuat persediaan yang amat rapi lah untuk anak kami, tetapi bila musibah ini yang tidak dijangka-jangka berlaku, kita terpaksa terima dengan reda dan terimalah ketentuan yang kita dapat. Sesungguhnya setiap kejadian itu ada hikmah di sebaliknya. Mungkin ada rezeki anak yang lebih baik selepas ini. Bagi keluarga pengantin, yang penting kesemua ahli keluarga dan penduduk kampung berada dalam keadaan selamat berikutan dugaan ini. Laporan Serina Olivia Chong, Berita RTM. Baik, sekian berita pagi Sabah untuk hari ini. Keluarga Malaysia, kekal patuh SOP walau di mana anda berada. Kita jaga kita. Saya Muhammad Syariza Mawang. Assalamualaikum dan salam hormat.